Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar LMCR 2362 Falsafah Berfikir akan membentangkan topik kami iaitu Pasca-Modernism. Kumpulan kami yang terdiri daripada Muhammad Zikri Azim, Fardatul Najwa, Ikrar Hakimi, Natasha, Nur Azmina Nazura dan Sharifah Batrisha Izzati akan membentangkan topik Pasca-Modernism pada hari ini. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam tentang topik aliran Pasca-Modernisme ni, saya akan menerangkan serba-serbi mengenai slide kita pada hari ini. Jadi tujuan kami melakukan tugasan ini, kita kaji tentang aliran Pasca-Modernisme ialah sebab Pasca-Modernisme ni merupakan satu topik yang orang sering jadi kekeliruan. Jadi tugasan ini akan mengkaji aliran Pasca-Modernisme tersebut dan menerangkan sebarang kekeliruan yang timbul mengenai topik ini. Jadi mula-mula kita akan mulakan dengan sejarah ilmu falsafah. Kita akan perkenalkan tokoh-tokoh yang memperkenalkan Pasca-Modernisme ni. Kemudian kita akan menerangkan sub pemikiran Pasca-Modernisme yang terdiri daripada liberalisme, pluralisme, materialisme, sensualisme dan anarkisme. Dan terakhir sekali kita akan terangkan serba-serbi tentang kesan Pasca-Modernisme terhadap dunia dan apa pendapat ahli-ahli falsafah mengenai Pasca-Modernisme. Jadi sebelum kita mengenal sejarah Pasca-Modernisme tu, kita kena faham definisi istilah Pasca-Modernisme itu sendiri. Jadi kalau kita rujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, kita akan dapat tahu bahawa Pasca-Modernisme ni merupakan satu aliran pemikiran yang muncul setelah modernisme dan tujuannya ialah untuk menentang gaya hidup yang konvensional dan tradisi. Jadi kalau untuk lebih faham apa yang dimaksudkan dengan Pasca-Modernisme, kita rujuk kepada kata-kata ahli falsafah Perancis, Jean-François Lyotard. Dia kata, simplifying to the extreme, I define postmodern as an incredulity towards meta-narrative, yang bermaksud untuk memudahkan semudah-mudahnya, postmodernisme ni merupakan satu ketidakpercayaan terhadap meta-naratif. Jadi kalau kita lihat kepada modernisme percaya bahawa meta-naratif ini merupakan suatu perkara yang menjadi asas kepada semua benda. Jadi dia menolak naratif kecil yang lain. Tapi postmodernisme dia percaya bukan sahaja terhadap meta-naratif, tapi dia percaya juga kepada naratif-naratif kecil yang lain. Selain itu, menurut kata-kata Zygmunt Bauman, Pasca-Modernisme ni dia merupakan satu bentuk kejayaan terhadap aliran falsafah modernisme. Jadi disebabkan Pasca-Modernisme muncul selepas modernisme, ramai ahli-ahli falsafah berpendapat bahawa munculnya Pasca-Modernisme ialah untuk meruntuhkan asas kepercayaan aliran falsafah modernisme itu sendiri. Sejarah pembentukan falsafah pasca-modernisme. Fahaman pasca-modernisme adalah reaksi masyarakat terhadap fahaman modernisme pada abad ke-19 dan ke-20 kerana pada ketika itu, masyarakat barat terlampau taksub dengan kebolehan sains tanpa mengambil kira unsur agama, tradisi dan budaya manusia. Abad ke-17 dikenali sebagai era Renaissance dan abad ke-18 dikenali sebagai era Enlightenment, iaitu pencerahan. Selepas era Renaissance, iaitu pada abad ke-17, masyarakat barat menggunakan rationality dan eksperimentasi untuk menentukan kebenaran dalam kehidupan. Agama yang dikenakan ketika itu mendapat kritikan hebat kerana pada era Renaissance ini, mereka menolak mentah unsur agama, tradisi dan budaya. Pada abad ke-18, semangat pegangan manusia sangat kritikal pada ketika itu. Golongan cendekiawan telah menyatakan ilmu boleh diperolehi daripada mana-mana sumber, bukan sahaja bergantung kepada agama semata-mata, dan telah melahirkan masyarakat yang lebih bersifat terbuka. Pada permulaan abad ke-19, Friedrich Nietzsche telah memperkenalkan fahaman baru, iaitu Scientism, dan telah mengisytiharkan slogan Tuhan telah mati. Pada awal abad ke-20, telah muncul gerakan modernism Scientism, tetapi lebih dikenali dengan nama gerakan Positivism untuk membina pengisian ilmu yang seiring dengan falsafah Scientism. Gerakan Logical Positivism telah menggantikan gerakan Positivism di mana gerakan ini lebih mengutamakan logik dan matematik dalam setiap ilmu yang mereka temui. Mereka akan mengkaji ilmu yang mereka temui dengan penanda aras logik. Gerakan ini juga cuba menolak unsur agama dan ini merupakan kesalahan besar mereka. Gerakan ini telah goyah pada Perang Dunia Pertama dan terhapus selepas Perang Dunia Kedua.
Disebabkan era Enlightenment dan fahaman modernisme, saintisme dan positivisme gagal untuk mencari makna dan tujuan kehidupan, maka wujudlah fahaman pasca modernisme ini. Berikut merupakan tokoh-tokoh pasca modernisme. Yang pertama ialah Friedrich Wilhelm Nietzsche. Beliau dilahirkan pada 15 Oktober 1844. Pemikiran beliau dianggap sebagai pengakhiran era falsafah modernisme. Beliau merupakan ahli falsafah Jerman yang berpengaruh, penyair, ahli filologi, sarjana Latin dan Yunani. Idea utama yang sering diketengahkan oleh beliau termasuklah penegasan kehidupan, penolakan terhadap Platonisme dan penolakan terhadap agama Kristian. Beliau terkenal sebagai seorang ahli falsafah yang melihat dunia ini secara positif. Dunia dan kehidupan ini tidak mempunyai permulaan dan sering terbuka untuk ditafsirkan oleh manusia. Manusia perlulah mempunyai keraguan terhadap kemampuan akal, di mana tidak ada yang boleh dipercayai menggunakan akal. Jika manusia percaya dengan perkara tersebut, maka sumber yang mengelirukan merupakan akal itu sendiri. Salah satu karya pentingnya adalah The Sport Zarathustra yang diterbitkan pada tahun 1883 sehingga 1885. Beliau meninggal pada 25 Ogos 1900. Selepas kematiannya, penghasilan karya dan ideanya banyak digunakan dan mempengaruhi ramai penulis serta ahli falsafah lain pada abad ke-20. Ahli falsafah yang terakhir ialah Jean-François Lyotard. Beliau dilahirkan pada 10 Ogos 1924 dan merupakan ahli falsafah Perancis, sosiologi dan ahli teori falsafah. Beliau terkenal sebagai penyampai idea pasca modernisme pada akhir tahun 1970-an. Pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh Karl Marx. Namun, pada tahun 1960-an, beliau dengan rasminya menolak pemikiran tersebut. Beliau menyatakan kekecewaannya terhadap gerakan Marxist yang gagal mewujudkan masyarakat sosialis yang adil. Seperti dinyatakan, gerakan ini melanggar hak asasi manusia dan menggunakan kekerasan. Bagi beliau, salah satu ciri masyarakat pasca modernisme adalah kebebasan. Terdapat beberapa karya beliau yang memberikan kesan terhadap bidang falsafah, termasuklah Just Gaming, The Inhuman Reflection on Time yang diterbitkan pada tahun 1979 dan 1988. Beliau meninggal pada 21 April 1998 ketika berusia 74 tahun. Ahli falsafah seterusnya adalah Jacques Derrida. Beliau merupakan ahli falsafah Perancis berketurunan Yahudi yang dilahirkan pada 15 Julai 1930. Beliau dianggap sebagai ahli falsafah yang terpenting pada abad ke-20 dan 21 yang banyak mengkritik teori falsafah modernisme. Beliau terkenal sebagai pembahas dan pendukung utama idea dekonstruksi. Dekonstruksi ini pada mulanya bermaksud cara pembacaan teks. Beliau menentang sekerasnya idea logocentrism yang digunakan pada era modernisme dan menganggap bahawa perkara pertama merupakan sumber atau kebenaran, bahawa sumber sekunder pula dipinggirkan dan tidak digunakan pakai apabila dibandingkan dengan sumber pertama. Pemikiran dekonstruksi beliau ini menunjukkan bahawa terdapat pemikiran yang lain sebagai alternatif baru untuk difahami. Beliau juga memberi pengaruh yang penting terhadap sains sosial, termasuklah falsafah, kesusastraan, undang-undang, teori politik dan sebagainya. Karya pentingnya termasuklah Glass yang diterbitkan pada tahun 1974. Beliau meninggal ketika berumur 74 tahun pada tanggal 8 Oktober 2004 akibat kanser. Jadi kita masuk pula ke topik sub pemikiran pasca modernisme. Jadi sebabkan pasca modernisme ni dia menentang meta naratif yang dibawa oleh modernisme. Jadi naratif-naratif yang kecil yang lain mula muncul seperti liberalisme, pluralisme, sensasionalisme, majorisme dan anarkisme. Jadi mereka muncul sebab pasca modernisme memberi suara kepada mereka. Jadi sub pemikiran pasca modernisme yang pertama ialah liberalisme. Jadi liberalisme ni maksud dia satu kefahaman yang bebas dan demokrasi daripada aspek ekonomi, politik dan juga aspek-aspek yang lain bergantung kepada seseorang individu tu. Jadi liberalisme ni dia berkait rapat dengan pasca modernisme kerana dasar mereka sama. Mereka menganggap meta naratif terutamanya yang berkaitan dengan agama sebagai sesuatu yang tidak benar dan sesuatu yang perlu dipersoalkan kepentingan dia. Malah pasca modernisme kukuhkan lagi pemikiran liberalisme ni dengan mengatakan mereka yang menganggap meta naratif agama itu penting perlu dipersoalkan kefahaman mereka. Sebab mereka menganggap bahawa benda itu merupakan satu yang tidak masuk akal. Jadi liberalisme ni dia fikir bahawa agama satu yang tidak benar sebab
pada waktu tersebut di Eropah berlaku kezaliman oleh pihak-pihak agama, iaitu pihak gereja. Jadi pihak gereja Kristian berkata bahawa mereka merupakan wakil Tuhan dan menindas penganut-penganut mereka dengan meminta mereka melakukan pelbagai perkara yang jahat dan bertentangan dengan agama. Jadi pasca modernisme dia memberi idea-idea kepada liberalisme dengan memberi mereka suara terhadap mereka yang ditindas. Jadi pemberontakan mereka banyak bertumpu kepada perjuangan hak asasi manusia yang mahukan kebebasan dan menolak agama yang mengehadkan kebebasan tersebut. Materialisme adalah satu pemikiran dalam falsafah di mana kehidupan ini diasaskan oleh benda dan kebendaan. Sejarah perkembangan materialisme ini telah muncul semenjak zaman falsafah Yunani. Walaupun fahaman ini telah wujud pada era sebelumnya, tetapi ia lebih jelas menunjukkan sifatnya yang lain berbanding era modernisme. Antara ciri-ciri pemikiran materialisme termasuklah: pertama, tidak meyakini terhadap alam gaib dan persoalan yang tidak mampu dilihat atau difikirkan oleh panca indera. Kewujudan yang sebenar hanyalah dunia realiti yang boleh dilihat, dirasa dan didengar. Perkara seperti roh, syurga, neraka, jin adalah tidak wujud. Yang kedua, ia menjadikan akal sebagai satu alat untuk memperoleh ilmu. Akal merupakan tempat pergantungan bagi manusia. Perkara yang berkaitan luar kuasa akal ditolak. Dan ketiga, ia menolak konsep kewujudan Tuhan. Kewujudan alam dan manusia ini terjadi secara sendiri dan automatik. Sekaligus, fahaman ini menolak konsep beragama dalam kehidupan. Dan yang terakhir, segala yang wujud ini berasal dari satu sumber iaitu benda. Namun, terdapat beberapa ahli falsafah menolak fahaman ini kerana beranggapan bahawa akal adalah terbatas. Konsep ciptaan alam ini dicipta adalah kerana kebijaksanaan Tuhan dan sebagainya. Pemikiran pasca modernisme yang seterusnya iaitu sensasionalisme. Sensasionalisme bermaksud taktik editorial di media massa yang menceritakan tentang acara dan topik bagi kisah-kisah yang terpilih. Selain itu, dengan gaya laporan yang terdorong kepada isu berat sebelah yang boleh menyebabkan pemikiran menokok tambah terhadap cerita yang sebenar. Pemikiran menokok tambah realiti yang sedia ada akan menjadikan berita tersebut menjadi lebih sensasi untuk memenuhi kehendak pembaca. Sensasionalisme pasca modernisme yang tidak terkawal akan menyebabkan seseorang itu membina imajinasi baharu terhadap objek itu secara berlebih-lebihan sehingga objek tersebut menjadi hyperrealism. Hyperrealism bermaksud membayangkan kebiasaan pelbagai realism yang ada berdasarkan model-model simulasi daripada sumber realitinya sendiri. Terdapat beberapa taktik dalam mempraktikkan sensasionalisme dan di antaranya ialah 1. Berpura-pura bodoh, 2. Memancing emosi, 3. Membuat kontroversi, 4. Sengaja mengabaikan fakta-fakta dan informasi yang benar, 5. Melakukan sesuatu yang dibuat-buat untuk mencari perhatian. Baik, seterusnya kita beralih kepada anarkisme. Anarkisme ialah satu bentuk pemikiran yang kacau bilau yang boleh juga diterjemahkan dalam tingkah laku masyarakat sebagai reaksi terhadap absolutisme modernisme melalui saintisme yang menganggap kaedah dan kebenaran sains adalah mutlak dan satu-satunya bentuk kaedah dan kebenaran yang wajib diterima. Peranan politik dan kuasa yang melatari retorik kemutlakan saintisme modernisme ini akhirnya menyebabkan timbul penentangan oleh pemikiran pasca modernisasi. Akan tetapi penolakan yang keterlaluan dan tanpa batasan terhadap sifat kemutlakan sains tersebut mengakibatkan pula kemunculan anarkisme pasca modernisasi atau pemikiran yang penuh kacau bilau dan huru-hara sehingga ke tahap kemusnahan total. Anarkis feminis awal abad ke-20 Emma Goldman melihat hal ini ketika ia mengamati bahawa anarkisme adalah satu-satunya falsafah yang memberi lelaki kesedaran tentang dirinya untuk menjaga Tuhan, negara dan masyarakat. Anarkisme adalah pembebas besar kepada manusia dan perkara negatif yang telah menawan mereka. Baik, seterusnya kita beralih kepada pluralisme. Pluralisme bermaksud kepelbagaian dan dalam bidang dimensi-dimensi kehidupan yang lain.
Roh pluralisme mempunyai keraguan yang tinggi terhadap asas-asas tradisional dan memisahkan kemanusiaan daripada alam kerana pluralisme menghancurkan vertikaliti Tuhan alam manusia dalam tradisionalisme. Di sebalik perkataan itu, terkandung maksud bahawasanya sangat sulit untuk mempertahankan paradigma tunggal dalam wacana dan epistemologi apapun. Semuanya serba perlu difahami dan didekati dengan pendekatan multidimensional. Hal ini dapat dilihat dari segala fenomena yang berlaku di hadapan kita: budaya, agama, keluarga, bangsa, ekonomi, sosial, suku, pendidikan, ilmu pengetahuan negara dan aspek politik semuanya menampakkan wajah yang pluralistik. Hasil teknologi moden dalam bidang pengangkutan dan komunikasi menjadikan era pluralisme, budaya dan agama telah semakin dihayati dan difahami oleh banyak orang walau di mana pun mereka berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat puasa semua. Saya akan membentangkan bahagian kritikan yang berdapat terhadap pasca-modernisme. Pasca-modernisme pada sesetengah pihak dianggap sebagai sebuah model intelektual yang kosong atau sekadar refleksi daripada keinginan yang devious yang bersifat tindak balas ke atas perubahan-perubahan sosial yang berlangsung pada masa kini. Jadi pendapat sarjana yang mendukung aliran pasca-modernisme ini membalas bahawa kritikan yang sedemikian itu adalah kritikan yang terburu-buru, sembrono, yang sebetulnya adalah kenaifan dan kedakalan yang tersendiri. Jadi di sini sarjana telah menyifatkan bahawa kritikan terhadap pasca-modernisme seringkali dan hanya sahaja bermain di fikiran mereka dan akhirnya hanyalah gambaran atau khayalan daripada pasca-modernisme itu sendiri. Jadi seterusnya saya akan menerangkan kesan terhadap pasca-modernisme. Kesan pasca-modernisme terhadap dunia. Kesan langsung pasca-modernisme terhadap agama dan Islam dianalisis oleh beberapa orang tokoh ilmu Islam. Ia baik modernisasi dan globalisasi atau pasca-modernisasi. Jadi umat Islam menganggap dengan prasangka kerana Barat mempunyai agenda terhadap umat Islam. Jadi sini saya mendapat seorang tokoh yang mengkaji tentang kesan pasca-modernisme ini, iaitu Muhammad Uthman Al-Muhammadi, yang beri pandangan awal mengenai pasca-modernisme dengan menyatakan kemunculannya berkait rapat dengan kerakusan masyarakat moden yang telah mencapai tahap kehidupan materialistik dan agnostik. Agnostik ni boleh dikatakan tidak percaya terhadap kewujudan Tuhan. Jadi Barat berpegang kepada kebebasan bersuara dan membenarkan kreativiti dan umat Islam merasakan ia satu penyinggungan yang serius. Jadi jelas katakan sesuatu yang negatif terhadap umat Islam. Jadi seorang lagi tokoh yang telah menghasilkan sebuah buku iaitu Profesor Akbar S. Ahmad. Dalam bukunya pada tahun 1992 iaitu Postmodernity and Islam, Predicament and Promise, telah menyatakan tidak mungkin Barat menolak agama dan meletakkan rationality sebagai ukuran mutlak terhadap kebenaran. Boleh menerima wajah Islam yang tidak menolak kepentingan wahyu yang dilihat sebagai tidak empirikal dan saintifik. Jadi sini terdapat satu perselisihan fahaman di antara Barat dan Islam. Jadi itu saja penerangan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, kesimpulannya, pasca modernisme yang pada abad ke-19 telah memberi suatu pembaharuan yang amat besar kepada pembangunan dunia. Sebelum kewujudan modernisme yang menjadikan rakyat taksub dengan keupayaan sains yang boleh menyelesaikan masalah dalam kehidupan manusia. Secara keseluruhannya, pasca modernisme menentang alternatif yang dibawa oleh aliran ilmu falsafah modernisme ketika itu. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami yang bertajuk Pasca Modernisasi. Sekian, terima kasih.